Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal-khatim lima sabaq nasir al-haqq bil-haqq wal-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Insyaallah naltaqi fil maddah fil muhadarah الأدب والبلاغة للسنة الخامسة إن شاء الله أيها الطلاب. اليوم نتعلم عن الدرس الثامن نص نثر الأموي لعبد الحامid Al-Katib. Okay. Hari ini kita akan belajar tentang nas prosa Umawi yang ditulis oleh Abdul Hamid Al-Katib. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, awalan nata'allamu 'anil umur muhimmatun an nathar Umawi. Pertama sekali kita akan mengetahui tentang perkara yang penting pada prosa pada zaman Umawi. Apa yang berlaku pada zaman Umawi. Baik, yang pertama, ittasa'ad dawlatul islamiyah bi futuhat min bilad Sindi syarqan ila Andalus gharban. Baik, pertama sekali, perluasan daulah Islamiyah dengan pembukaan kota-kota dari negara Sindi di timur sehinggalah ke negara Andalus di barat. وكانت كتابة مهمة في إدارة شؤون الدولة والمجتمع معاملة وحركة العلمية. Apabila pembukaan ataupun pembukaan kota-kota Islam ni di negara-negara yang besar, maka penulisan sangat penting, muhimmatun, pada pengurusan negara, masyarakat, muamalat dan gerakan ilmu. Jadinya penulisan ini digunakan meluas ketika mana Daulah Umayyah membesarkan jajahan wilayahnya, maka penulisanlah perkara yang utama yang digunakan untuk menyampaikan beberapa perkara. Contohnya seperti arahan, maklumat tentang keagamaan dan sebagainya. Wa kana kitabah atharun fi syu'un daulah, dan penulisan sangat memberi kesan besar dalam kerajaan ataupun dalam sebuah negara. Ini pengenalan yang pertama pada zaman Umawi ini, penulisan yang sangat penting untuk menyampaikan maklumat kepada masyarakat. Baik, poin yang kedua, min khasa'is nathar, ciri-ciri keistimewaan nathar pada zaman Umawi adalah jazalah, kosa kata yang banyak, iaitu mempunyai perkataan-perkataan yang meluas. Wal bu'du anil alfazil amiyah, dan jauh daripada lafaz-lafaz amiyah. Lafaz-lafaz amiyah ni bermaksud lafaz-lafaz ataupun perkataan-perkataan pasar, bahasa-bahasa pasar. Jadi pada zaman Umayyah ni banyak menggunakan bahasa-bahasa baku, tidak menggunakan bahasa-bahasa pasar seperti mana yang kita gunakan, kita lihat pada zaman sekarang. Wa ittisaf bis saja' wa ittibaq wal muqabalah, dan mereka banyak menggunakan saja', ittibaq wal muqabalah dalam penulisan mereka. Mereka sangat mahir dan banyak menggunakan, mengaplikasikan saja' tiba wal muqabalah ini dalam penulisan mereka. Baik. Yang terakhir untuk Nathar al-Umawi, min a'lam Nathar al-Umawi masyhurina Abdul Hamid Al-Katib, Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, Suhban bin Wa'il. Baik, tiga orang ulama yang masyhur pada zaman Umawi, iaitu Abdul Hamid Al-Katib. InsyaAllah kita akan belajar tentang apa yang disampaikan oleh Abdul Hamid Al-Katib. Yang kedua, Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi.
yang sangat terkenal dalam khutbahnya, wa Suhban bin Wa'il. Tiga ulama yang sangat terkenal pada zaman Umayyah. Baik, seterusnya. Baik, pengenalan tentang Abdul Hamid Al-Katib. Sebab apa? Sebab pada kali ini kita akan membahaskan sedikit risalah penulisan yang ditulis oleh Abdul Hamid Al-Katib. Ini sebelum kita masuk kepada penulisan tersebut, kita kena tahu siapakah Abdul Hamid Al-Katib ini. Baik, Nabzatu 'anil Abdul Hamid Al-Katib. Siapakah itu Abdul Hamid Al-Katib? Baik, ismuhu Abdul Hamid bin Yahya bin Sa'ad Al-Amiri. Nama beliau Abdul Hamid bin Yahya bin Sa'ad Al-Amiri. Baik, laqabuhu Al-Katib, digelar sebagai katib, penulis, li'anna kana ra'idan fi kitabah wal funun al-adab. Baik, dia adalah orang yang perintis atau pencetus kepada penulisan dan prosa bidang adab. Dia pencetus, di antara orang yang utama dalam gerakan penulisan. Baik, seterusnya, mauliduhu ulida fil 'am 60 Hijrah. Dia dilahirkan pada tahun 60 Hijrah. 60 Hijrah, mudah sahaja, 60 Hijrah. Baik, kita lihat hayatuhum, kehidupan dia. Ta'alam kitab an jadun suhrihi, zawja akhihi, ukhtihi Abi Ala As-Salim bin Abdullah Al-Mushayb Al-Thaqafah Islamiyah wal Arabiyah was'ah. Baik, dia belajar penulisan melalui suami kepada akaknya, suami kepada akaknya, ini abang iparnya. Dia belajar penulisan daripada abang iparnya, iaitu Abi Ala Salim bin Abdullah, yang sangat masyhur dengan kebudayaan Islam dan Arab. Sangat masyhur, sangat hebat. Baik, yang kedua, wa kana awwalu man ja'ala tarassala fannan qa'iman bi nafsi ma'a qawa'idih. Dialah orang yang pertama, ini penting, dialah orang yang pertama yang menjadikan risalah ini ataupun penulisan ini satu bidang yang tertentu, yang berdiri dengan sendiri. Maknanya dia dah buat satu kaedah penulisan ni, dia ada kaedah yang tersendiri bagaimana nak menulis satu penulisan. Bukan senang. Kalau nak tulis surat, kaedah ni macam ni. Kalau nak tulis khutbah, kaedah ni macam ni. Maknanya dia telah meletakkan satu kaedah yang khusus dalam penulisan. Baik, seterusnya, wa awwalu man ista'mala tahmidat fi risalah thumma taba'a kutab al-akharun. Dia adalah orang yang pertama yang menggunakan puji-pujian, mulakan risalahnya dengan puji-pujian, kemudian diikuti dengan penulis-penulis yang lain. Sekaranglah kita dah nampak bila kita katakan sebagai pendahuluan. Pendahuluan kita puji-pujian, ataupun kalau kita tengok khutbah, pendahuluannya kita memuji ayyuhal hadirun, kita puji kepada hadirin hadirin. Ini diambil daripada Abdul Hamid Al-Katib. Baik, wa ba'din walaysa hala balaghah fi tarasul. Dialah orang yang pertama, ada orang yang menjadikan ilmu balaghah itu mudah dalam penulisan, memudahkan, mengambil ilmu balaghah dan meletakkan dalam penulisan dengan sangat mudah. Banyak orang membaca, ada orang nak buat, dah tahu kaedahnya. Okey. Dan last sekali, hayatu kana lahu risalah kathira tabligh tuballigha waraqah mushtamilah ala 20,000 fasl. Dia ada lebih kurang 1000 lembaran risalahnya yang mengandungi lebih kurang 20,000 baris. Banyaklah risalahnya, sangat banyaklah yang mana dia menulis, dan orang ambil banyak manfaat daripada penulisannya. Baik, dan last sekali, wafatuhu qudila fi Busir 26 min Dzulhijjah am 1
Isnin wa thalathuna hijrah, dan dia dibunuh di Busira, Busiri, yang bertempat pada 26 Zulhijjah pada tahun 132. Hanya kita tahulah bagaimana dia dibunuh. Ini ada kisah dia, panjang kisah dia. InsyaAllah ada masa kita akan ceritakan. Baik, ini adalah biodata Abdul Hamid Al-Katib. Baik, wa ba'din kita masuk Jaw' an-Nas An-Nathri wa munasabatuhu. Okey, kita tak lihat lagi apakah risalahnya, bentuk risalahnya macam mana, bagaimana dia menulis surat itu kita tak lihat lagi. Tapi kita lihat dulu mengapa, kenapa dia menulis surat tersebut, untuk apa. Baik, wa ba'da an ittasa'at daulatul Umayyah bil futuhat ihtajat daulah ila kuttab munsyiina. Dan kita dah tahu tadi, bila daulah Islamiyah ni, daulah Umayyah ni, kerajaan Umayyah ni berkembang pesat, berkembang besar kerana pembukaan kota oleh tentera Islam. Maka kerajaan berhajat, memerlukan kepada penulis-penulis, perlu kepada penulis yang mana penulis ini digunakan untuk menyampaikan amanat-amanat daripada kerajaan. Tapi mimma adas ila tawazzuf ashkhas laysu ala thaqafah wafiyah bi sana'ati kitabah. Dan apabila dah terlalu banyak sangat penulis-penulis, maka terjadilah sebahagian penulis yang mana mereka tidak pakar dalam bidang penulisan, mereka masuk dalam bidang penulisan dan menulis perkara-perkara yang terkeluar daripada kaedah-kaedah penulisan yang betul. Jadinya ketika itu Abdul Hamid Al-Katib ini, dia di antara orang penting lah dalam bidang penulisan ini, mengatakan perlu kepada satu kaedah yang betul, yang perlu dipelajari oleh penulis-penulis untuk mendapatkan penulisan yang betul dan menyampaikan apa yang dikehendaki oleh kerajaan. Oleh itu, kataba Abdul Hamid Al-Katib hazihi risalah. Oleh kerana itu, Abdul Hamid menulis risalah ini liwajjih zumalaihi kutab ba'd nasaih allati tanfa'uhum fi hayatihim. Dia menulis risalah ini, dia menulis surat ini kepada kawan-kawannya, dianggap sebagai penulis-penulis lain itu sebagai rakan-rakannya, sebahagian nasihat yang memberi manfaat kepada mereka dalam kehidupan mereka. Jadinya tujuan utama tulisan surat ini ditulis adalah memberi sebahagian nasihat kepada penulis-penulis lain. Apabila menulis surat, menulis satu perkara, hendaklah berada dalam kaedah dan berada dalam satu jalan yang betul. Nanti kita lihatlah, dia kata orang yang menulis ini perlulah dalam keadaan ilmu yang tinggi, perlulah ada rendah diri, perlu ada himmah yang tinggi. Nanti kita akan belajar apakah risalah ataupun surat yang ditulis oleh Abdul Hamid Al-Katib. InsyaAllah, alhamdulillah, ini sahaja untuk hari ini. Untuk kali ini kita akan bertemu sekali lagi dalam siri yang kedua. Kita akan bahaskan penulisan yang ditulis oleh Abdul Hamid Al-Katib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.